Dia mendakwa dirinya mempunyai hubungan terus dengan langit dan syurga. Lebih mengejutkan, individu ini juga dianggap sebagai jelmaan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Gautama Buddha dan Dewa Shiva. Dia juga dikatakan dilantik menjadi Tuhan untuk menguruskan agama-agama di dunia dan membawa kefahaman baru, wujudnya sebuah kerajaan yang melangkaui tafsiran normal. Kerajaan itu digelar Kerajaan Langit. Ajaran sesat bukanlah sesuatu yang baru dalam latar peradaban manusia. Ia telah menular melangkaui sempadan sejarah, geografi dan agama itu sendiri. Ajaran sesat ini bukan sahaja lahir dalam masyarakat Islam, bahkan semua agama dan semua bangsa menghadapi cabaran yang sama. Antara contoh adalah tragedi di Guyana yang berlaku pada 18 November 1978 di mana seramai 912 orang telah membunuh diri dengan meminum racun di bawah pimpinan Jim Jones. Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyenaraikan 125 kumpulan ajaran sesat. Ia fenomena yang sedang meruncing dan memberi impak negatif yang besar kepada sejarah, politik, ideologi dan psikologi umat Islam. Perkara yang cukup mudah untuk kita jelaskan apa yang dikatakan ajaran sesat ini ialah apabila sahaja kita mendapati bahawa dia bertentangan dengan Islam. Satu kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang mereka dakwa sebagai betul, sedangkan ia bertentangan dengan ajaran Islam dan norma masyarakat umum. So kemunculan dia disebabkan oleh terdapatnya individu yang menggunakan Islam untuk kepentingan tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Kebanyakan daripada mereka bergerak secara sulit, berselindung, tertutup. Ini tujuannya untuk mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa. Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin hadir dengan mencabar akidah umat Islam dengan menawarkan ajaran Kerajaan Langit. Pengasas Kerajaan Langit ini juga hadir dengan satu lagi doktrin unik. Dirinya adalah Tuhan yang ditugaskan untuk mentadbir semua agama di dunia. Dengan kefahaman bahawa berlaku kekucak-kaciran yang kritikal kepada agama-agama yang wujud di dunia. Hadirnya dengan tugasan utama menyatu dan mengatur urusan semua agama. Ilmu hitam. Ya, sehingga boleh sihir dan sebagainya. Sehingga orang tidak boleh berfikir yang lain. Ya, sehingga buntu fikirannya ikut dia saja. Pengikut mencari-cari sesuatu yang boleh memenuhi kekosongan jiwanya. Secara umumnya, kegiatan kumpulan ajaran sesat tidaklah sampai kepada satu keadaan yang boleh mengancam keselamatan negara. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan terdapat beberapa kumpulan ajaran sesat yang pernah kita ambil tindakan di bawah Akta Keselamatan Negara atau ISA. Pengakuan salah seorang pengikut Ayah Pin di dalam sebuah dokumentari terbitan luar negara mengejutkan semua. Paling menggetarkan ialah kepercayaan pengikut. Siapakah Ayah Pin itu sebenarnya? Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit, saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Kepercayaan mengenai Kerajaan Langit ini mula bertapak di Kampung Batu
113 Hulu Besut, Terengganu sejak tahun 1982. Pada peringkat awal, terdapat lebih 100 orang bertuhankan Ayah Pin ini. Menjelang tahun 2000, pengaruhnya semakin meluas. Kemampuan untuk mengumpulkan pengikut sebegini ramai boleh dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan kerana logik akal sendiri boleh mempertikaikan kenyataan yang menyatakan Ayah Pin adalah Tuhan kepada semua agama. Siapakah sebenarnya Arifin Muhammad atau Ayah Pin yang telah membawa satu lagi kesesatan yang nyata ini? Apakah elemen yang membawa kepada keyakinan pelbagai lapisan masyarakat untuk mengikut ajaran sesat ini? Apakah kunci utama ajaran ini? Ayah Pin ini yang merupakan pengasas kepada ajaran ini sebenarnya adalah merupakan seorang yang tidak ada ilmu agama. Sebenarnya ini adalah mitos dan legenda yang dicipta oleh pemimpin kerajaan langit ini bagi menarik perhatian pengikut-pengikutnya dengan gambaran kehebatan, kebesaran dan juga keajaiban-keajaiban tertentu. So, untuk membenteras kumpulan ajaran sesat, AKDN tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Kita akan lihat sejauh mana seriusnya ancaman tersebut. Jadi, ia perlu memenuhi elemen-elemen ancaman terhadap keselamatan negara. Ayah Pin lahir pada 1943 di Bacuk, Kelantan. Dia mengaku pada usia 10 tahun dia didatangi malaikat. Kejadian itu berulang pada 1973. Ayah Pin mengelak untuk bercakap mengenai latar belakang hidupnya. Hakikatnya, dia buta huruf kerana hanya sempat bersekolah sehingga darjah 2. Pada 1975, Ayah Pin menyertai satu kumpulan spiritual di Bagan Tahir, Pulau Pinang. Pengasas kepada ajaran ini ialah Hasan yang merupakan menantu kepada Ayah Pin sendiri. Dakwaan yang mengatakan tidak perlu bersolat ini sebenarnya ingin merungkaikan asas Islam itu sendiri. Sebab dalam Islam kita menerima perintah kewajipan solat 5 waktu sehari semalaman. Dan barang sesiapa yang engkar serta menafikan kewajiban solat 5 waktu sehari semalaman, jelas menurut ijma' ulama kufur, murtad dan keluar daripada Islam. Secara spesifiknya, ciri-ciri yang diperlukan sebelum sesuatu tindakan di bawah ISA boleh diambil terhadap pengamal ajaran sesat adalah seperti berikut. 1. Mendatangkan kemudaratan kepada ketenteraman awam dan juga keselamatan negara. 2. Melakukan kekerasan yang dirancang terhadap nyawa atau harta benda, atau menjatuhkan atau cuba menjatuhkan kerajaan yang sah di luar undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Pada 31 Julai 2005, utusan Malaysia melaporkan bahawa Ayah Pin bukanlah seorang yang dalam ilmu agamanya, malah disifatkan sebagai seorang yang buta huruf dan tidak cerdik. Malah, laporan turut mengatakan terdapat dakwaan bahawa pengikut Hasan telah memperakuinya sebagai Tuhan dan melakukan upacara mencium pusat Hasan oleh para pengikutnya. Keadaan ini berterusan sehingga Hasan meninggal dunia pada awal 1990-an dan Ayah Pin berjaya mengambil alih kedudukan sebagai ketua ajaran berkenaan selepas berlaku perebutan kuasa dengan salah seorang lagi murid kanan Hasan Anak Rimau. Apabila Ayah Pin mengambil alih, dia mula mengembangkan ajaran dan pengaruhnya. Salah satu tindakan drastiknya ialah
memperhebatkan lagi kegiatan ratib kuat yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu. Pertengahan 1990-an, berlaku penambahan pengikut yang sangat ketara apabila seorang guru agama yang dikenali sebagai Ustaz Ya dan isterinya menyertai kumpulan tersebut. Sejak tahun itulah, Ayah Pin membentuk jemaah sesatnya dengan pelbagai kekeliruan. Ajaran Ayah Pin ini bergerak dengan begitu pantas dan juga mempunyai pengikut yang ramai. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga dapat menarik pengikut daripada dua negara. Peranan yang dimainkan oleh PDRM dalam menangani kegiatan kumpulan ajaran sesat. So, peranan yang dimainkan oleh PDRM dalam memantau dan menyiasat kegiatan kumpulan ajaran sesat adalah untuk menilai potensi sama ada golongan ini mampu bertindak menjadi ekstrim. Pengikut Ayah Pin sangat taksub dengan syafaat yang boleh diberikan oleh ketua mereka yang dianggap Tuhan semua agama ini. Untuk mendapatkan syafaat yang lebih besar, perlu pengorbanan yang lebih drastik. Untuk wanita muda yang memerlukan syafaat itu, persoalan yang harus dijawab ialah, adakah anda sedia ditiduri oleh Ayah Pin? Ayah Pin atau nama penuhnya Arifin Muhammad telah menggegarkan negara dengan doktrin barunya Kerajaan Langit. Bayangkan, hanya dengan membayar sejumlah wang, terhapuslah dosa-dosa lampau. Jika dosa yang besar, lebih besarlah jumlah wang yang perlu dilunaskan. Bagi wanita, mereka harus sedia ditiduri oleh Ayah Pin. Tindakan untuk tidur dengan Ayah Pin merupakan usaha yang suci. Ia akan menghapuskan dosa dan membersihkan waris akan datang. Si suami pula harus bersedia untuk menyerahkan isteri mereka untuk ditiduri. Ajaran Ayah Pin ini satu ajaran yang sesat dan menyeleweng, yang boleh mengancamkan akidah Islamiah bagi orang Islam. Dan perkara ini telah difatwakan dan fatwa itu telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu pada 26 Oktober 1997 lagi. So, dalam usaha kita memantau kegiatan kumpulan yang menjadi sasaran pihak berkuasa, jika siasatan kami mendapati kegiatan mereka dinilai mempunyai unsur-unsur penyelewengan akidah, kita salur kepada pihak Jabatan Agama Islam. Sejak tahun itu juga, perkampungan Batu 13 di Hulu Besut menjadi markas Kerajaan Langit. Ayah Pin kembali mengganas apabila mengadakan perhimpunan besar-besaran yang dihadiri penganut agama Kerajaan Langit di markas utama mereka. Perhimpunan 2 hari yang diadakan Januari 2005 itu diadakan kononnya untuk membolehkan pengikut beribadah dan berdialog terus dengan Ayah Pin. Amalan pelik yang diikuti oleh pengikut adalah meminum air kaki Ayah Pin. Situasi ini jelas tergambar dalam beberapa visual yang mudah diperolehi di internet. Harian Metro pada 8 September 2005 telah melaporkan bahawa pengikut Kerajaan Langit mengamalkan 79 zikir memuja Ayah Pin. Bagi pengikut kuat Ayah Pin, ini adalah sebagai kaedah mengukuhkan keyakinan terhadap ketua dan meningkatkan rasa taksub kepada ketua mereka.
Zikir itu dicipta oleh pengikut ajaran sesat ini, diambil dari nama Arifin, iaitu nama sebenar Ayah Pin. Lebih menyedihkan, dianggarkan 300 masyarakat di situ, termasuk 80 hingga 100 orang asli yang sudah memeluk Islam terpengaruh dengan dakwah sesat pemimpin kerajaan langit itu. Bahagian pengurusan fatwa JAKIM telah mengeluarkan laporan yang menyifatkan Ayah Pin sebagai sesat apabila beliau mendakwa bahawa Mekah, Kaabah dan air Zam-Zam adalah miliknya dan dibina selepas mendapat wahyu dari langit. Ayah Pin juga mempercayai kiamat tidak akan berlaku kerana alam yang dicipta bukan untuk dimusnahkan. Syurga dalam fahaman Ayah Pin pula terhad untuk dia yang bakal menjadi Perdana Menteri di akhirat dan pengikut kerajaan langit sahaja, manakala orang lain dianggap kotor seperti khinzir. Selepas 10 tahun giat dengan ajarannya di Malaysia, akhirnya kerajaan langit telah dihidu oleh pihak berkuasa dan agama tempatan. Pengikut-pengikut Ayah Pin pula disoal siasat serta didakwa di mahkamah. Kawasan kerajaan langit juga telah dimusnahkan. Ayah Pin pula menyatakan dia tidak boleh dianggap sesat kerana dia sudah mengisytiharkan keluar dari Islam semenjak 1998. Semua amalan sesat Ayah Pin telah difatwakan oleh kerajaan. Iaitu Ayah Pin dia pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan juga Ayah Pin ini juga mengaku sebagai Nabi. Maka dia telah dikategoriskan sebagai menghina ataupun mengingkari pihak yang berkuasa agama. Iaitu pada tahun 1998 telah diambil tindakan kepada Ayah Pin ini dan dihukum dengan hukuman iaitu 11 bulan penjara, RM1,900. Jadi itulah hukuman yang dikenakan oleh pihak mahkamah kepada Ayah Pin. Akan tetapi hukuman itu tidak memberi kesan kepada Ayah Pin kerana selepas daripada Ayah Pin itu keluar daripada penjara, beliau masih lagi aktif menyebarkan ajaran. Namun, adakah doktrin kerajaan langit ini telah berakhir? Bahagian pengurusan fatwa JAKIM telah mewartakan bahawa kerajaan langit telah difatwakan sebagai ajaran sesat. Ayah Pin pula mengisytiharkan dirinya keluar dari Islam. Ini menjadikan proses kehakiman menjadi kompleks dan sukar. Masyarakat tempatan menyuarakan rasa tidak puas hati atas dakwah kerajaan langit. Markas kerajaan langit pernah diserang sekumpulan orang lelaki yang tidak dikenali, memakai lilitan kepala dan bertindak membakar serta merosakkan replika seperti teko, payo dan bahtera Nabi Nuh. Dakwah Ayah Pin menyatakan semua replika-replika besar ini melambangkan kuasa Tuhan yang diamanahkan kepada dirinya untuk melindungi dan memayungi manusia. Hukum Islam pula dilanggar sewenang-wenangnya. Semua rukun dilanggar sesuka hati. Lebih mengarut lagi, ajaran Ayah Pin tanpa hormat turut merentasi ajaran agama-agama yang lain. 20 Julai 2005, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah menahan 59 pengikut Ayah Pin di markas mereka. Walau bagaimanapun, seramai 49 pengikut Ayah Pin termasuk 25 wanita mengaku tidak bersalah
ketika dihadapkan di Mahkamah Rendah Syariah Besut. Mereka menghadapi tuduhan melanggar perintah mufti yang mengisytiharkan ajaran dan pegangan Ayah Pin sesat serta didakwa mengikut Seksyen 10 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Siri perbicaraan masih berlangsung. 31 Julai 2005, perkampungan Kerajaan Langit tumbang menyembah bumi apabila 5 jentolak pejabat tanah dan galian daerah menghancurkan binaan raksasa itu satu persatu. Teko gergasi, payung dan tempayan telah dirobohkan. Hanya yang tinggal kubur seorang pengikut setia Ayah Pin, Muhammad Ya, yang meninggal dunia pada Oktober 2003. Muhammad Ya merupakan suami kepada Kamariah Ali, seorang ustazah yang mengisytiharkan dirinya murtad. Kemudian dia suruh saya sembahyang, saya tidak sembahyang. Dia paksa saya mengucap, saya tak mengucap. Saya tetap dengan pendirian saya. Andainya pihak kerajaan ingin mengambil tindakan pada mereka, mereka tetap mempertahankan kesalahan penyelewengan mereka kerana mereka beranggap mereka berada posisi yang benar. Sedangkan mereka itu berada di pihak yang batil. 2001 sudah pun diadakan majlis syahadah, iaitu majlis saksi persaksian ramai di kalangan bekas pengikutnya untuk mengucap dua kalimah syahadah sebagai tanda mereka bertaubat. Akan tetapi semuanya itu tidak memberi apa-apa kesan kepada jiwa mereka. Isu Ayah Pin harus dilihat secara menyeluruh. Penilaian harus bermula dari penilaian kefahaman akidah, ketakwaan, tauhid, tindakan dan usaha membentras ajaran sesat ini. Akan wujud lagi ajaran sesat yang lain. Persoalannya, adakah masyarakat sudah bersedia untuk menghadapi dayah-dayah songsang yang lain? Asas ajaran sesat mungkin mudah. Mahu kelebihan sebagai manusia. Ada kuasa wang dan bebas untuk melaksanakan apa sahaja yang mahu oleh hawa nafsu. Mahu jalan pintas dan mudah untuk mencapai syurga. Mungkin tidak perlu dirisaukan kerana semua bangsa mengalami kritikalnya ajaran sesat. Namun bagi kes Ayah Pin, ia adalah pengajaran untuk kita semua. Bagaimana agaknya Ayah Pin tergamak mengaku dirinya sebagai Tuhan? Yang pasti, ia kekal sebagai penyelewengan akidah, kepercayaan yang sesat, lagi menyesatkan.